Kerjasama dengan Pakatan Harapan, ini reaksi Tun M. Parti baru Tun M, Melayu makin berpecah. Ketua SPRM Cabar Guan Eng ambil tindakan. Kit Siang rayu gugur dakwaan pada isteri Guan Eng. Pakatan Harapan bersedia mempertimbangkan kemasukan parti baru yang akan ditubuhkan bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad ke dalam gabungan itu, kata pengerusinya Anwar Ibrahim. Bagaimanapun, menurut Presiden PKR, setakat ini tidak ada lagi sebarang permintaan daripada bekas pengerusi bersatu itu. Dia tak minta pun, katanya apabila ditanya jika Pakatan Harapan akan menerima parti yang baru ditubuhkan Mahathir sebagai komponen parti gabungan tersebut. Sekiranya dia minta, kita pertimbangkanlah, biar dia minta dulu, katanya kepada pemberita selepas majlis jelajah Presiden ke Selangor di Shah Alam, Selangor. Mahathir sebelum ini mengumumkan pembentukan Parti Melayu dan Pribumi Baru dan memaklumkan kepada penyokongnya bahawa wadah baru politik itu tidak perlu menjadi besar selagi mempunyai anggota yang komited. Katanya parti itu mungkin tidak akan menang kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan, tetapi boleh menjadi penentu dalam menentukan blok mana yang akan menang pilihan raya akan datang. Bagaimanapun, Anwar berkata, memandangkan Mahathir baru mengumumkan penubuhan parti tersebut, ahli Parlimen Port Dickson memilih untuk bersikap tunggu dan lihat. Tun baru nak umumkan nak tubuhkan parti baru, kita tengoklah, katanya. Anwar juga enggan mengulas ketika ditanya sekiranya langkah penubuhan parti itu wajar dilakukan atau tidak. Terdahulu Dr. Mahathir berkata, parti baru yang belum dinamakan itu tidak akan terikat dengan mana-mana parti campuran, iaitu tidak bersama Pakatan Harapan dan tidak juga dengan Perikatan Nasional. Apabila kami bertanding pada pilihan raya akan datang, kami mungkin akan adakan perjanjian dengan parti-parti, mungkin juga tidak. Tetapi selepas pilihan raya, kami boleh menyertai sesuatu gabungan atau lainnya. Kami bebas, kami boleh buat sebarang keputusan untuk menyertai mana-mana parti yang kami fikir akan membawa matlamat penubuhan parti kami, katanya. Beliau memberikan jawapan serupa ketika ditanya jika beliau akan membentuk blok ketiga bersama dengan Warisan. Ditanya mengapa beliau tidak menyesuaikan kekuatan barunya bersama bekas rakan-rakan dalam Pakatan Harapan, Mahathir menyebut terdapat masalah dengan PKR. Kami ingin bekerjasama dengan Pakatan Harapan, tetapi kami ada beberapa masalah dengan parti terbesar Pakatan Harapan. Saya tidak mahu menyebutnya, tetapi saya rasa anda semua tahu, katanya. Kami tidak berpecah daripada siapa pun. Kami bebas daripada semua orang, tambah Mahathir ketika ditanya sekiranya beliau berpecah dengan Anwar. Membalas kenyataan Anwar, Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata beliau akan mengkaji terlebih dahulu tawaran kerjasama dengan Pakatan Harapan jika parti barunya mendapat kelulusan pendaftar pertubuhan atau ROS diluluskan. Bekas pengerusi Pakatan Harapan itu berkata beliau sebenarnya tidak tahu apa yang diperkatakan oleh Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung tawaran tersebut. Saya tak tahu apa dia kata. Saya kena kaji tengok. Saya tak tahu apa yang dia Anwar cakap. Saya akan kaji dulu, katanya ringkas kepada media. Bekas Perdana Menteri itu ditanya wartawan mengenai kenyataan Anwar yang sedia mempertimbangkan kemasukan parti baru yang akan ditubuhkan oleh Dr. Mahathir dalam gabungan Pakatan Harapan. Setiausaha Agung PAS Taqiyuddin Hassan menjangkakan orang Melayu akan terus berpecah jika Dr. Mahathir kekal dengan keputusan untuk menubuhkan parti politik berteraskan Melayu dan Pribumi. Saya tak pasti apa tujuan Tun Dr. Mahathir untuk menubuhkan satu lagi parti berteraskan orang Melayu. Pengalaman saya bersama Tun, beliau seringkali menimbulkan isu perpecahan orang Melayu. Beliau ada pengikut dan Melayu akan semakin berpecah, katanya lapor bernama. Sentimen yang sama turut dikongsikan pengerusi Badan Pimpinan Bersatu Negeri Sembilan, Dr. Rais Yatim, yang berkata tindakan bekas Perdana Menteri itu hanya menimbulkan lebih banyak perpecahan dalam kalangan orang Melayu di negara ini. Rais dipetik bernama berkata parti politik bertunjangkan bangsa Melayu sudah banyak, selain asas penubuhan parti baru itu juga dilihat kurang jelas. Dari segi realiti, untuk menubuhkan parti politik bukan mudah dan ia memakan masa. Lagipun, buat apa Tun mahu menubuhkan Parti Melayu lagi, sedangkan beliau pernah mengepalai Parti Bersatu. Jadi saya kira paling baik ialah beliau kembali kepada Bersatu dan UMNO. Bagi saya, menubuhkan satu lagi Parti Melayu sudah tidak ada alasan
sebab kita mahu mencari perpaduan. Jika tidak, hak kita di bawah perlembagaan akan lumat. Kita hormat beliau tentang inovatif, tetapi dalam hal ini rasanya tidak, katanya. Sementara itu, Taqiyuddin yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang itu berkata, mana-mana pihak termasuk Mahathir tidak mempunyai masalah untuk menubuhkan parti politik. Ini jelasnya asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Di Malaysia, parti politik yang ditubuhkan mencecah puluhan. Ada yang aktif dan ada yang tak aktif. Ada yang beli parti yang ditubuhkan namun tidak aktif sekali dengan perlembagaan dan kemudian tukar nama. Itu hak individu di bawah perkara 10-1-C Perlembagaan Persekutuan untuk Berpersatuan, katanya. Sebelum ini Dr. Mahathir mengumumkan penubuhan parti baru yang akan berasaskan kepada perjuangan untuk orang Melayu dan pribumi sebagaimana Bersatu yang diasaskannya sebelum ini tetapi tidak terikat menyokong Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan. Menjelaskan asas perjuangan parti politik baru yang belum dinamakan itu, Dr. Mahathir berkata matlamatnya masih bertujuan menghapuskan rasuah dan kleptokrasi. Tegas beliau lagi, perjuangan wadah politik baru itu berasaskan semangat bukan duit. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dalam maklum balasnya mengenai langkah politik terbaru bekas Perdana Menteri menubuhkan parti baru itu berkata, itu terpulang Tun Mahathir. Malaysia sebuah negara demokrasi, tiada siapa boleh halang untuk tubuh parti, katanya. Bekas Menteri Keuangan Lim Guan Eng bukan ahli politik pertama yang ditahan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM semalaman sebelum dibawa ke mahkamah untuk pendakwaan. Perkara yang sama pernah dilalui oleh bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor. Malah katanya lagi, pemimpin lain yang pernah bermalaman di lokap agensi membantras rasuah itu termasuk Datuk Seri Ahmad Zaid Habidi, Datuk Seri Abdul Aziz Rahim dan beberapa lagi. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Azam Bakir berkata, keputusan menangkap seorang suspek bergantung pada budi bicara pegawai penyiasat dan diperuntukkan di bawah undang-undang. Katanya, SPRM mengambil tindakan yang sama dalam kes yang melibatkan ahli politik lain termasuk bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi tak timbul masalah. Tidak ada isu kerana ini satu perkara adalah tindakan budi bicara pegawai penyiasat. Dalam kes Guan Eng, keputusan pegawai penyiasat kena dihormati. Tiada masalah apa-apa dan ini bukan kali pertama seorang pemimpin politik ditahan, katanya. Azam berkata, semua pihak perlu menghormati sebarang tindakan yang diambil pegawai SPRM termasuk menahan Setiausaha Agung DAP itu semalaman. Sekiranya ada mana-mana pihak rasa tak puas hati, saya persilakan buat aduan di mana-mana atau bawa ke mahkamah, katanya. Antara yang mengecam penangkapan Guan Eng ialah anaknya, Marcus, dan ahli Parlimen DAP, Teresa Kok, yang menyifatkannya sebagai bermotifkan politik. Ahli Parlimen Kelang, Charles Santiago, dalam satu kenyataan menyebut penahanan Lim sebagai berniat jahat dan bertujuan menyekat pembangkang. Dalam pada itu, Azam menegaskan Suruhanjaya itu menggunakan budi bicara ketika memanggil Guan Eng ke SPRM kerana beliau perlu hadir sidang Dewan Rakyat. Untuk kes Guan Eng, untuk pengetahuan semua, pegawai penyiasat saya dan beliau telah setuju beliau datang. Sepatutnya pukul 3 petang. Tapi menghormati beliau ahli sesi parlimen, maka kita benarkan dia habiskan sesi parlimen dan beliau berjanji datang lepas sesi parlimen selesai, ujarnya. Untuk rekod sebelum ini, Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng menceritakan pengalamannya bermalam di lokap Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Putrajaya sebelum didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur. Dalam satu hantaran Facebook, bekas Menteri Keuangan dan Ketua Menteri Pulau Pinang itu mengimbas kembali bagaimana dia tidur di atas lantai papan dan tidak bernasib baik seperti Menteri Keuangan sebelumnya, iaitu Najib Razak semasa ditahan SPRM berhubung kes 1MDB dan SRC International. Saya terpaksa tukar pakaian kepada baju oranye lokap SPRM, mengharungi tidur malam beralaskan lantai papan di bilik lokap yang sempit tanpa bantal maupun tilam, dan tidak bernasib baik seperti Menteri Keuangan sebelum saya yang tidak perlu bermalam walau satu malam pun di lokap. Sama ada ini satu bentuk pilih kasih atau tidak, hanya SPRM yang boleh menjawabnya, katanya. Guan Eng didakwa di Mahkamah Session Kuala Lumpur atas tuduhan meminta suapan 3.3 juta ringgit berkaitan projek terowong bawah laut Pulau Pinang yang bernilai 6.3 bilion ringgit. Guan Eng mengaku tidak bersalah atas tuduhan itu dan minta dibicarakan serta dibebaskan dengan ikat jamin sebanyak 1 juta ringgit. Veteran DAP Lim Kit Siang membuat rayuan terbuka kepada Perdana Menteri, Peguam Negara dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM supaya kekal menghormati kehidupan awam dan menggugurkan pendakwaan pengubahan wang haram terhadap menantunya Betty Chew.
Ahli Parlimen Iskandar Puteri itu berkata, Betty Chew yang beliau kenali ialah seorang isteri yang setia dan ibu kepada 4 cahaya mata yang penyayang. Penjenayah yang mereka sebutkan itu bukan Betty Chew yang saya kenali selama 3 dekad, katanya dalam kenyataan. Menurut Kit Siang, beliau berbangga dengan menantunya yang merupakan seorang peguam dan mantan ahli Dewan Undangan Negeri di Melaka sebelum bersara. Malah katanya, beliau juga berbangga meskipun menghadapi tekanan kerja, Betty masih boleh menjaga Guan Eng dan membesarkan 4 orang anak cucu kesayangannya. Kit Siang juga berkata, menantunya Betty tidak mempunyai barangan kemas, jam tangan atau beg tangan jenama mewah di rumahnya. Justru, mengapa ada percubaan untuk menggambarkan Betty Chew sebagai Rosmah Mansor kedua Malaysia? Soalnya, beliau juga melahirkan rasa terkejut apabila Betty ditangkap SPRM dan akan didakwa di Mahkamah Butterworth Selasa ini di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan atau AMLA. Katanya, tindakan itu seolah-olah beliau seorang penjahat besar di Pulau Pinang yang terlibat dalam jenayah yang kebiasaannya dikaitkan dengan aktiviti pengubahan wang haram seperti pemberdagaan dadah, pembiayaan aktiviti keganasan dan rasuah. Saya tidak mahu mengulas lanjut mengenai kes tersebut dan saya akan menyerahkan perkara itu kepada peguam untuk membela beliau, katanya. Kit Siang juga mendakwa penangkapan Guan Eng semata-mata bertujuan mematahkan semangat politik anaknya itu seperti mana beliau pernah dipenjarakan pada 1998 selama 18 bulan dan dilucutkan kelayakan sebagai ahli parlimen hanya kerana mempertahankan maruah seorang gadis Melayu bawah umur yang dirogol. Tuduhan rasuah terbaru terhadap beliau mungkin merupakan yang pertama terhadap pemimpin politik utama di mana tidak disebut jumlah rasuah atau jumlah habuan tertentu tetapi amount yang tidak jelas, iaitu 10% keuntungan yang akan diperolehi kelak. Saya percaya anak saya tidak meminta dan tidak menerima wang sebagaimana yang dibuktikan bahawa tidak ada wang rasuah dijumpai secara tunai atau di dalam akaun bank peribadinya, katanya. Menurut Kit Siang, ketika Guan Eng ditangkap dan didakwa, beliau terkenang semula perjalanan politiknya selama 55 tahun dari tahun 1965 hingga 2020 yang merangkumi 3 generasi. Tidak pernah terlintas di fikiran saya ketika saya membuat keputusan untuk mengabdikan diri dalam politik dan berjuang untuk Malaysia yang lebih baik pada tahun 1965 dengan mengingkari nasihat keluarga dan rakan bahawa sepanjang 55 tahun selepas itu saya akan melihat Guan Eng sekali lagi berdepan dengan dugaan dan penderitaan. Mereka yang tidak kuat pasti akan cepat patah semangat dengan peristiwa yang dilalui Guan Eng, katanya sambil mengakui tempoh 12 bulan Guan Eng ditahan di penjara Kajang pada 1998 hingga 1999 merupakan tempoh terburuk dalam hidupnya, bahkan lebih buruk daripada 2 penahanannya di bawah Akta Keselamatan Dalam Negeri. Begitu juga ketika kali kedua semasa Operasi Lalang pada tahun 1987 ketika beliau dan Guan Eng berdua yang paling awal ditahan tetapi paling akhir dibebaskan dari pusat tahanan Kamunting. Namun begitu, kita perlu meletakkan had dalam situasi ini. Penganiayaan dan diskriminasi terhadap lawan politik adalah sesuatu yang tidak wajar dan harus dielakkan. Kita harus kekal menghormati kehidupan awam dan tidak memusnahkan keluarga serta menyasarkan anggota keluarga. Tindakan sebegini harus dihentikan, katanya. Jika anda mempunyai gejala seperti demam, batuk dan sesak nafas, jangan berlengah untuk terus ke klinik atau hospital bagi menjalani ujian saringan. Bersama kita tangani wabak COVID-19.